Selamat bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV ini. Dan sudah pastilah satu lagi topik yang cukup penting dan relevan sebenarnya telah pun kami pilih hari ini di Ruang Bicara untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di pejabatnya sekarang ini, kerana kita akan sembang-sembang bersama dengan tetamu ini melalui kemudahan Skype. Dan topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah Hari Alam Sekitar Negara 2020. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia, rakan saya yang berbahagia, Dr. Nagulendran Kangayat Karasu, memang susah nak sebut nama beliau, yang merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Alam Sekitar di Kementerian Alam Sekitar dan Air ataupun KASA. Jadi apa khabar Dr. Nagu? Bagus, saudara Syekawi, apa khabar? Nampak ceria petang ni? Ceria selalu sebenarnya, Doktor. Yeah, Okey, kita nak bercakap tentang isu yang saya kira cukup penting sebenarnya, Doktor, ya. Dan kita juga kepada anda yang sedang mengikuti siaran Ruang Bicara ini, jangan lupa anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di Facebook dan juga di YouTube Bernama TV. Baiklah, bila kita bercakap tentang sambutan Hari Alam Sekitar Negara 2020 ini, mungkin doktor boleh terangkan dengan lebih lanjut lagi tentang sambutan Hari Alam Sekitar Negara 2020. Silakan doktor. Right, terima kasih terlebih dahulu, terima kasih memberi peluang kepada Kementerian Alam Sekitar dan Air di Ruang Bicara ini, dan saya rasa topik alam sekitar ini sangat penting dan lebih-lebih lagi bila kita menghadapi cabaran COVID ni. Saya rasa saudara Syekawi mungkin ingat 2 tahun yang lepas kami pernah di Ruang Bicara dan kita bincang tentang kemerosotan alam semula jadi kita yang mungkin akan menimbulkan masalah kepada kita juga, manusia, sebab kemerosotan ni disebabkan oleh tindakan manusia yang mungkin mengakibatkan masalah dan dugaan pada kita. Dan kita telah lihat COVID ni disebabkan oleh kerakusan manusia terhadap alam yang menyebabkan penyakit zoonotik. Jadi Hari Alam Sekitar Negara ini disambut untuk membawa kesedaran pada semua lapisan rakyat Malaysia akan kepentingan menjaga kelestarian alam. Sebab konsep ini sekarang telah berkembang, telah menjadi konsep planetary health. Kesihatan kita bergantung pada kesihatan bumi. So ini satu konsep yang penting, planetary health. Konsep ini sangat penting sebab kita ni semua berhubung kait. Apa yang kita buat pada bumi, apa yang kita buat pada biodiversity, apa yang kita buat pada sungai kita misalnya, dia juga akan mempunyai kesan kepada kita. Sebagaimana yang kita lihat dalam pelbagai insiden baru-baru ini, pencemaran dan sebagainya. Jadi sambutan Hari Alam Sekitar ini, dia punya main purpose dia adalah untuk meningkatkan kesedaran. Dan meningkatkan kesedaran saja tak cukup, kita harap ada perubahan sikap dan tingkah laku kalangan rakyat Malaysia supaya kita bersama-sama menjaga bumi yang sangat bertuah. Bumi Malaysia ni satu bumi yang sangat bertuah, dianugerahkan dengan pelbagai kekayaan flora dan fauna. Kalau kita tak jaga, siapa lagi kan? Betul. So itu tujuan Hari Alam Sekitar yang telah disambut sejak tahun 1989. Okey. Okey, sesuatu yang menarik jugalah Dr. Nagu. Tadi pun doktor sebut tentang antara objektif utama ialah untuk memberi kesedaran ataupun meningkatkan kesedaran dan juga masyarakat terhadap menjaga alam sekitar dan sebagainya, kerana itu merupakan satu isu ataupun satu perkara yang mesti diberi perhatian yang serius oleh rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Tetapi secara peribadinya, daripada kajian yang dibuat oleh KASA sendiri, apakah kesedaran rakyat Malaysia untuk menjaga kelestarian alam sekitar itu masih lagi berada di tahap yang tidak memuaskan ataupun macam mana? Komen doktor. Saya rasa kerajaan secara kolektif, dan bukan saja kerajaan, rakan-rakan kami di pertubuhan bukan kerajaan, dan saya nampak sektor swasta pun mula terlibat dan juga akademia, mesti mula laksanakan pelbagai inisiatif kesedaran berkaitan alam sekitar. Jadi saya rasa daripada kajian yang saya sendiri telah lakukan, semakin tahap kesedaran tinggi. Cuma penghayatan dia masih kurang, dan ini satu cabaran bagi semua, bagaimana kesedaran ini dapat mengubah tingkah laku
lakukan seterusnya menjadi budaya. Jadi kami nampak masyarakat Malaysia, saya rasa bukan masyarakat Malaysia saja, kebanyakan manusia kan, selagi sesuatu itu tidak mengakibatkan secara negatif kepada dia tidak kisah. Dia tidak kisah, kata, well, ada orang lain akan bersihkan alam, ada kerajaan, ada majlis pembakaran, mereka tidak akan berubah. Tetapi sekarang ini sudah ada messaging bentuk sebegini rupa ya. Jika kami membuang plastik ke alam sekitar, plastik ini tu dimakan oleh makanan laut, dan bila kita makan makanan laut, secara langsung plastik ini masuk dalam sistem kita. Malah ada kajian yang baru diterbitkan tahun lepas. Jika kita masih mengamalkan makanan laut dan juga garam laut, kita secara rata mengambil lebih kurang 5 gram plastik setiap minggu. 5 gram ini kita zaitkan satu kad kredit plastik yang kita makan secara kita tak tahu. Dan ini menyebabkan pelbagai masalah kesihatan. Jadi masyarakat kena faham perkara ini sangat penting, sebab bagaimana saya kata tadi, apa saja yang kita lakukan akan membawa pada atau membawa perkara yang positif kepada kita. Jadi secara ringkas, saya rasa banyak lagi perlu dilakukan supaya ia menjadi budaya. Dan saya tidak mahu membebani sekolah. Saya rasa sekolah bukan saja di peringkat primary, secondary, tapi juga tertiary. Kita kena ada experiential learning. Mereka kena turun ke lapangan, mereka kena faham mereka kena rasa dengan tangan mereka supaya mereka dapat menghayati dan ia menjadi budaya. Saya percaya dengan usaha kolektif kami, perkara ini satu hari akan menjadi budaya kita. Sesuatu yang cukup menarik disebut oleh Dr. Nagu dan suatu hasrat dan juga tujuan yang cukup murni sebenarnya daripada KASA sendiri. Dan sesuatu yang menarik juga saya nak kongsi bersama dengan Dr. Nagu lah. KASA mempunyai menteri yang baru. KASA juga mempunyai seorang KSU yang cukup berpengalaman bila kita bercakap tentang menjaga kelestarian alam sekitar. Dan ini dikatakan, of course lah, Dr. Nagu sendiri selaku TKSU juga mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam menjaga alam sekitar dan kelestarian alam sekitar itu sendiri. Ini merupakan satu kombinasi yang cukup jitu sebenarnya. Jadi apakah kombinasi ini sebenarnya akan memberikan sesuatu yang cukup hebat, yang cukup menarik dalam menjaga alam sekitar kita sempena dengan sambutan Hari Alam Sekitar Negara 2020 ini, Doktor? Terima kasih kerana soalan ini. Saya rasa kami bertuah sebab YB Menteri kita ialah seorang yang beragama dan mempunyai pengetahuan tentang agama, dan beliau dapat menzahirkan secara mudah ajaran-ajaran berlandaskan agama tentang perlunya kita sebagai khalifah ni kita menjaga bumi yang tercinta. Dan pada masa yang sama kita juga terima kasih kami ada Datuk Sri Junior Zaini Ujang seorang yang memang terulung dari segi pelibatan beliau dalam usaha alam sekitar. Jadi dari segi teknikal pun kita ada seorang pemimpin di peringkat administratif untuk membantu KASA ni. Jadi saya rasa dari segi kepimpinan itu cukup. Tetapi bagaimana saudara Sekawi tahu kan, alam sekitar ini tanggungjawab bersama. Jadi itu tema sambutan Hari Alam Sekitar kita. Pemimpin ada, kepimpinan kita cukup jelas. Visi matlamat KASA cukup jelas. Inilah kali pertama kita dapat satu kementerian yang khusus untuk alam sekitar dan air. Tapi akan perlulah komponen-komponen lain. Komponen di masyarakat mula menyedari. Dan kami juga perlu di semua lapisannya, walaupun peringkat persekutuan kita ada satu kementerian yang begitu fokus tentang alam sekitar, kita perlu ada penzahirannya di peringkat dan di peringkat kerajaan tempatan. Ini sangat penting. Dan kebanyakan masalah pencemaran kita lihat ini juga disebabkan oleh masih ada lagi mereka yang melakukan perniagaan tanpa mengambil kira alam sekitar. Kita mencari jalan untuk membuang pelepasan toksik mereka. Betul, sisa-sisa toksik mereka ke dalam alam. Jadi dan sungai kita banyak. Sungai kita panjang, kita tidak boleh monitor semua tempat. Jadi kita perlu satu anjakan sikap di semua lapis. Dan ini yang
tengahkan dan rakyat kena tahu. Kos membersihkan alam jauh lebih mahal, jauh lebih tinggi daripada memelihara alam itu. Betul. Okey, saya tertarik hati Dr. Nagu dengan apa yang disebut iaitu program pengumpulan e-waste dan juga hashtag My Pokok Challenge. Jadi mungkin boleh Dr. kongsikanlah lebih lanjut lagi mengenai kedua-dua program ini. Apa yang disasarkan sebenarnya? Right. Sebagaimana kita tahu, kita ni banyak guna e-waste ya. Kadang-kadang seorang tu handphone mungkin sampai 3 kan. Jadi kita ni banyak handphone, banyak kemudahan elektronik yang lain, televisyen. Tetapi bila produk-produk ni macam saudara Serkawi pun tahu, handphone ni sampai setahun dah out of fashion kan. So ramai yang buka. Tapi mereka tidak tahu apa dilakukan tentang telefon lama ataupun televisyen lama dan kadang-kadang mereka buang begitu saja. Dan barang-barang elektronik ni bahan logam berat. Titanium, kromium yang jika dia terlepas ke alam mendatangkan masalah yang begitu besar pada alam dan juga manusia. Jadi di Malaysia kita telah mengadakan program untuk mengumpul balik e-waste. Sehingga kini kita ada 121 pusat pengumpulan. Dan untuk awam boleh melayari laman web BOE www.gov.my/HHEW. HH tu household e-waste. HHEW. Kita boleh cari pusat berdekatan rumah anda untuk melupuskan peralatan elektronik. Dan program kedua itu penanaman pokok. Pokok ini kan saya rasa kita sebagaimana saya mulakan tadi, kita bumi bertuah. Tanah apa saja pasti tumbuh. kita di hutan-hutan tropika. Jadi menanam pokok ni bukan saja mengindahkan bandar kita, kampung kita, tapi juga punya peranan dalam menangani perubahan iklim. Dia dapat serap gas karbon dioksida dan dia juga mempunyai pelbagai kegunaan lagi dari segi perkhidmatan ekosistem. Dia boleh mengawal banjir, boleh dia juga penting dari segi pendemungaan spesies-spesies lain. Jadi satu perkara yang amat mudah menanam pokok, tapi faedah dia begitu meluas. Dan selain Serkawi, saya juga ingin penanaman pokok ini juga boleh disulami dengan aktiviti community bandar, urban farming. Dia meningkatkan rasa muhibah kita, dan dalam menghadapi pandemik ini, bila susah nak dapat bekalan makanan, katakan ada lockdown, keluar rumah boleh dapat terung, boleh dapat apa saja kan. Jadi kita galakkan farming ini supaya kita dapat memupuk semangat dapat melestarikan alam dan juga menjadikan komuniti lebih resilient dalam menghadapi pandemik dan sebagainya. Jadi kalaulah kata orang ramai ataupun rakyat yang ingin sama-sama terlibat ataupun mengambil bahagian dalam pengumpulan program e-waste dan juga hashtag My Pokok Challenge ini, apa yang perlu mereka lakukan sebenarnya, Doktor? Siapa yang perlu mereka hubungi? Alright, untuk e-waste sebagaimana saya katakan, mereka boleh layari laman web Jabatan Alam Sekitar. Di sana cukup maklumat cukup maklumat tentang apa itu e-waste, apa yang perlu mereka lakukan. Untuk penanaman pokok pula, mereka boleh bukan saja tasak. Saya tahu rakan saya di Kementerian Tenaga dan Sumber Asli juga pula giat melaksanakan aktiviti penanaman pokok. Mereka boleh melayari laman web Kementerian Tenaga dan juga Sumber Asli untuk dapat maklumat lanjut. Dan secara menunggu semua ni, saya rasa komuniti boleh bergerak sendiri. Misalnya satu perumahan itu, mereka boleh mungkin pada satu hari Ahad mereka boleh berkumpul dan sama-sama membuat aktiviti tanaman pokok di kawasan-kawasan lapang yang mereka ada Jadi mereka boleh bergerak sendiri, dan itu yang kita nak. Kita nak grassroots movement. Tanpa nanti kerajaan dan atau pihak-pihak lain. Jadi kita perlukan mereka bertindak atas inisiatif mereka, baru ada penghayatan. Kalau kerajaan seolah kita memaksa kan, jadi mereka macam terpaksa buat. Tapi mereka datang daripada hati naluri mereka sendiri, kesan dia lebih berpanjangan dan berkekalan. Okey, Doktor, seperti biasalah
kita akan berehat dulu buat seketika, tetapi doktor jangan ke mana-mana. Terus berada di mana anda berada sekarang ini kerana kita hanya akan berehat buat seketika, dan kepada anda juga yang sedang bersama kami ketika ini, jangan juga ke mana-mana kerana kita akan kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi kita bercakap tentang satu isu yang cukup penting sebenarnya, iaitu Hari Alam Sekitar Negara 2020, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu istimewa, iaitu yang berbahagia TKSU, Kementerian Alam Sekitar dan Air, iaitu yang berbahagia Dr. Nagulendran yang sudah pun berada di pejabatnya barangkali, dan kita sedang berbicara secara virtual melalui penggunaan ataupun melalui Skype ketika ini. Jadi Dr. Nagu, ke belakang sikit nampak lebih cantik doktor. Okey, kita nak tanya persoalan yang selalu diperkatakanlah bila kita bercakap tentang apa yang ingin dilakukan sempena dengan sambutan Hari Alam Sekitar Negara 2020 ini, dan apakah program-program yang telah pun disusun atau oleh KASA sendiri akan merangkumi seluruh negara sebenarnya. Right. Sebenarnya secara lazimnya kami akan adakan sambutan besar-besaran secara fizikal. Ya. Tapi bila kita menghadapi cabaran COVID ni, kita telah mengubah. Jadi kebanyakan sambutan kita akan bergerak pada atas talian, ya. Atas talian berbentuk webinar, di mana rakyat dapat, jika pergi ke Facebook KASA Kementerian, mereka dapat melihat program kita dari segi webinar yang telah kita susun. Okey. Ada 7 semuanya, dan juga ada 10 pertandingan menarik, ya. Wow. Yang berkisar tentang alam sekitar, dan ada hadiah-hadiah menarik. Jadi layarilah Facebook Kementerian Alam Sekitar dan Air. Kami cuma ada satu program yang kecil di Kelantan, pada 23 hari bulan ini, di mana kita membuat pelancaran secara kecil-kecilan, di mana hanya KASA dan juga Kerajaan Negeri Kelantan, tetapi warga Malaysia yang lain dan juga rakan kongsi kita yang lain akan berada di tempat masing-masing dan mengikuti program ini secara atas talian. Ini adalah untuk kita memastikan kita masih dapat menyampaikan mesej Hari Alam Sekitar di samping memenuhi dan mematuhi SOP COVID-19. Jadi itulah perkara-perkara yang. Dan satu perkara, kita juga ada mesyuarat di antara semua esko-esko alam sekitar yang akan dipengerusikan oleh YB Menteri kita sendiri, dan ini akan juga diadakan di atas talian. Dan ini mesyuarat yang sangat penting sebab bagaimana saudara Syekharwi dan penonton-penonton tahu, tindakan alam sekitar banyak perlu dilakukan di peringkat akar umbi itu sendiri. Betul. Jadi kami amat memerlukan, dan kami berterima kasih kepada barisan esko di negeri yang sentiasa membantu kita untuk memerangi segala masalah dan pencemaran alam sekitar. Jadi ini antara aktiviti yang akan berlaku. Saya cuba nak menjangkakan sesuatu yang menarik barangkali doktor, ya. Sebelum saya nak tahu tentang apa yang doktor sebut tadi, ada 10 pertandingan menarik sebenarnya disediakan dengan hadiah-hadiah yang cukup istimewa. Tetapi yang lebih penting ialah mesyuarat yang akan diadakan ataupun dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri KASA sendiri, mungkin bersama dengan esko-esko di peringkat negeri dan sebagainya. Jadi isu yang paling penting yang selalu dibangkitkan ialah tentang penguatkuasaan di peringkat negeri dan juga di peringkat persekutuan itu menjadi satu masalah, dan itu yang mengakibatkan kenapa ada segolongan ataupun segelintir mereka yang melihat isu alam sekitar ini sebagai sesuatu yang tidak penting, mudah saja dicemar dan sebagainya. Jadi apakah itu antara isu yang mungkin akan dibincangkan apabila menteri nanti bertemu dengan esko-esko di peringkat negeri? Ya, saya rasa ini antara agenda utamalah, saudara Syekharwi, ya. Kita menghadapi berbagai cabaran sekarang ni. Bila ada pandemik COVID, kita nampak face mask tu kan, didapati mereka buang begitu saja, ya. Jadi ya, aspek penguatkuasaan ialah sesuatu yang kita memang titik beratkan. Dan untuk sebagaimana saudara Syekharwi tahu, kita telah tubuhkan juga satu unit khas secara pentadbiran, iaitu unit cegah jenayah yang telah beroperasi secara pentadbiran mulai 1 Oktober baru-baru ini, ya. Sebab jenayah alam sekitar ini menjadi jenayah keempat besar di dunia, ya. Jadi ialah satu jenayah yang sangat besar, dan sebagaimana dalam visual yang kita lihat, pencemaran laut dan sebagainya, ini semua menggugat bukan saja sekuriti negara, tetapi
menggugat khazanah negara, flora fauna kita ya, yang mereka cemari dan juga ada juga pemberdagangan hidupan liar, yang mana ini semua ialah rakus ya perbuatan kita, jadi kita kena ambil tindakan. Jadi dalam mesyuarat Mesko kita akan ada perbincangan bersama esko-esko alam sekitar yang lain untuk kita menjalankan penguatkuasaan bersepadu. Bagaimana kita tahu alam sekitar ini merentasi pelbagai sektor, pelbagai agensi. Jadi kita sudah mula menjalankan aktiviti operasi bersepadu. Tetapi saudara sekalian, selain daripada penguatkuasaan ni, kita boleh teruskan, kita sedang melipat gandakan usaha kami. Rakan-rakan saya di Jabatan Alam Sekitar non-stop mereka di lapangan. Tetapi kan, jika sikap tidak berubah, jika sikap industri tidak berubah, dan sikap orang ramai, itu yang kami rasa kami kena bersama-sama. Dan kami berterima kasihlah kepada rakyat Malaysia yang membantu kita menjadi mata dan telinga, yang membuat aduannya. Jadi kami amat menggalakkan rakyat Malaysia membuat aduan kepada Jabatan Alam Sekitar, kepada Suruhanjaya Air tentang sebarang aktiviti yang merosakkan alam kita. Jadi kita kena bersama-sama dalam. Ya, saya kagum dengan apa yang Dr. Nagu sebutlah, terutamanya bila dikaitkan pula dengan pencemaran laut. Tetapi pencemaran sungai itu menjadi satu isu yang cukup bagi saya getir sebenarnya, terutamanya rakyat Selangor menderita lagi sebab putus bekalan air berlaku lagi di Selangor. Dan walaupun ada tindakan-tindakan yang dibuat sebelum ini, termasuklah tindakan yang dibuat oleh KASA, kenapa ianya berulang lagi pencemaran sungai ini sebenarnya, Doktor? Ya, itu soalan yang sangat penting dan saya faham ya. Saya juga rakyat Selangor dan saya juga mengalami perkara yang sama. Dan kita semua tidak mahu ya. Kita tidak mahu ada masalah bekalan air. Dan Selangor, Lembah Kelang ini adalah kawasan yang paling pesat ya. Paling pesat membangun dan maju. Dan disebabkan oleh perindustrian yang begitu giat dilakukan, masalah sebegini rupa memang akan berlaku. Ya, akan berlaku dan kita juga telah melipat gandakan penguatkuasaan kita. Tetapi bagaimana saya katakan tadi, penguatkuasaan saja tidak mencukupi. Penguatkuasaan saja tidak mencukupi, kita harus benteras. Jika ada apa-apa kilang haram, kita harus benteras. Dan kita memerlukan usaha gigih ya daripada, dan kita berterima kasih kepada usaha-usaha yang dijalankan oleh peringkat negeri dan juga PBT untuk menutup semua kilang haram yang kadang-kadang menjadi punca pencemaran ini ya. Jadi kita kena lakukan itu juga. Dan saya rasa sebagaimana saya telah ulang, saya rasa ini kali ketiga ialah sikap dan tabiat. Sekawi. Betul. Selagi kita nak mencari kekayaan secara mudah, tapi saya rasa dengan mencemarkan alam, rezeki ini, izinkan saya gunakan frasa ini, tak halal lah ya. Jika kita cari rezeki dan mencemarkan alam, saya rasa perbuatan yang tidak boleh diterima oleh mana-mana agama sekalipun ya. Jadi kita kena pastikan kita mencari rezeki dengan cara yang betul tanpa menjejaskan alam sekitar. Jadi ini sangat penting dan harus tekankan. Tinggal 1 minit saja lagi Dr. Nagu. Saya cukup terpesona berbicara bersama anda, tapi ada 1 minit lagi yang tinggal. Jadi seringkas-ringkasnya harapan Dr. Nagu sendirilah sempena dengan sambutan Hari Alam Sekitar Negara 2020 ini kepada rakyat Malaysia keseluruhannya. Silakan, Doktor. Right. Alam sekitar ini tanggungjawab bersama ya. Ini bumi Malaysia ini bumi yang sangat bertuah, yang saya selalu katakan kita dikurniakan dengan flora yang fauna yang begitu kaya kan. Jadi saya rasa selain daripada kerajaan, selain daripada NGO, selain daripada pihak swasta, kita sebagai individu kita ada tanggungjawab dan kita boleh melakukan perubahan sebagai seorang individu. Kita seringkali kita kata saya ni seorang je, apa yang saya boleh buat, tetapi satu tindakan daripada kita, misalnya kita mengambil tindakan untuk tidak menggunakan atau mengurangkan penggunaan plastik sekali guna misalnya, itu satu langkah yang sungguh baik, besar ya. Jika kita mengambil tindakan untuk mengurangkan pengambilan makanan meat daging daging tu juga satu yang dapat menolong alam sekitar. Dan juga jika kita menjadi mata dan telinga kepada agensi kerajaan dengan membuat laporan dan sebagainya, kita boleh membuat perubahan yang besar. Jadi saya rasa selaras dengan tema alam sekitar, ayuh kita bersama-sama, alam sekitar tanggungjawab bersama kita, ini bumi kita, jadi kita kena sama-sama menjaga supaya generasi kini dan generasi hadapan akan menikmati apa yang
kita ada. Menarik. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat saya Dr. Nagulendran kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini, dan selepas COVID-19 ini barangkali doktor kita boleh duduk di studio ini untuk bercakap tentang alam sekitar, kerana saya cukup teruja sebenarnya dengan apa yang doktor sebut, dan ianya merupakan satu nasihat yang cukup penting juga kepada rakyat Malaysia yang mungkin berkesempatan mengikuti ruang bicara hari ini. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada doktor, dan tentunya terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan seperti biasalah, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.